Muhammad Azizli Azib. Okey, untuk pelajar dia akan dapat lihat 3 ikon ni. Okey, nilai ni kita dah tak guna dah. Okey, sekarang ni kita guna hanya EFYP saja untuk semester ni. Okey, bila kita login sukses, dia akan pergi ke page yang ini. Kita akan ambil EFYP. Okey, ini adalah menu-menu yang kita boleh buat dalam EFYP. Okey, boleh respon okey ke tak? Dapat ke tak? Dapat, Cik. Dapat, Cik. Dapat, Cik. Dapat, Cik. Okey, terima kasih. Okey, kita lihat satu persatu menu yang kita ada di dalam EFYPMS. Okey, di mana kita ada info, kita ada register, submit, rubrik, mark dan repository. Okey, di dalam info adalah maklumat-maklumat berkaitan dengan guideline, CIO, Gantt chart, planner. Okey, yang ini akan dimasukkan oleh penyelaras. Okey, yang sekarang ni penyelaras tak masuk lagi. Nanti bila penyelaras dah masuk, okey, bila kamu klik dia akan ada bawah ni lah. Okey, berkaitan dengan guideline yang kita gunakan, okey, CIO yang kita gunakan, Gantt chart untuk satu semester ni, dan planner yang apa yang kita akan lakukan pada semester ni. Okey, kat sini belum dimasukkan lagi lah. Okey, sebab kita baru run hari ni sistem ni. Okey, yang kedua, saya jump dulu kepada repository sebelum saya pergi kepada yang lain. Okey, di bahagian repository ini adalah projek-projek yang telah dibangunkan oleh pelajar-pelajar senior anda. Okey, student sebelum-sebelum ni. Okey, di mana kat sini kalau kita tengok dah ada lebih kurang 91 projek. Okey, di sini apa yang boleh kamu buat adalah kamu boleh jadikan projek-projek yang dah pelajar-pelajar sebelum ni buat sebagai rujukan kamu. Okey, contohnya kamu nak buat sistem pendaftaran pelajar. Okey, cari dekat sini, ada tak lagi sistem pendaftaran yang pernah dibuat oleh pelajar sebelum ni. Okey, pensyarah-pensyarah ataupun supervisor pun boleh pantau projek pelajar masing-masing melalui sini. Okey, maksudnya kalau dah ada projek tersebut, kalau documentation lebih kurang dari projek sebelum-sebelum ni, maksudnya kita boleh tahu kata pelajar meniru sebiji-sebiji lah. Okey, tetapi kalau ada perubahan sedikit dari segi, kalau kat sini kita boleh tengok dari segi technical report. Okey, ini technical report yang dibuat oleh pelajar. Tajuk dia Eureka Event. Okey, dibuat oleh Nisha Edina. Okey, dan segala documentation kita boleh lihat secara online. Okey, di sini boleh jadi rujukan kamu untuk kamu nak ya. Soalan? Ada soalan? Okey, dan selain daripada technical report yang inilah yang kamu akan bangunkan di hujung semester nanti. Okey, sekarang ni kamu develop sistem, develop app, develop hardware dan software, dan di hujung semester nanti kamu akan hasilkan satu technical report yang sama seperti yang kawan-kawan kamu dah buat sebelum ni. Okey, untuk awal-awal ni cuma kita nak lihat di bahagian yang pertama awal dululah. Okey, dari segi objektif, dari segi skop apa. Okey, awal-awal ni yang perlu kita caterkan dulu sebelum kita nak buat keseluruhan. Okey, di sini boleh jadi sebagai rujukan kamu. Kalau projek kamu sebelum-sebelum ni kalau kamu cakap kat supervisor kamu nak propose tajuk apa, okey, seboleh-bolehnya semak dulu di bahagian projek database ni, ada tak lagi projek yang kamu nak bangunkan dah dibangunkan sebelum ni. Kalau dah ada, terpulang pada supervisor sama ada nak benarkan juga ataupun perlu tukar ke tajuk lain. Okey, sebab dekat sini semua dah ada.
Okey, takut pelajar akan meniru biji-biji. Contohnya tadi technical report. Okey, sistem application adalah dalam bentuk zip. Zip ini adalah apa yang pelajar bangunkan. Okey, kamu boleh tiru sebiji-sebiji. Okey, tetapi itulah dari segi pensyarah ataupun supervisor perlu pantau sama ada pelajar tersebut kopi sebiji-sebiji ataupun dibuat penambahbaikan. Okey, untuk jadikan sebagai rujukan kamu di bahagian recommended ni, di bahagian belah kanan ni. Okey, kalau nak jadi rujukan kamu, pastikan kalau 4 bintang dan 5 bintang itu sesuailah untuk jadikan sebagai rujukan. Kalau 3 bintang dan ke bawah, kalau tengok kat sini 3 bintang, 2 bintang, ada yang 1 bintang. Okey, maksudnya nak jadikan rujukan kamu tak berapa nak strong lah, tak berapa nak kuat jadikan sebagai rujukan kamu. Okey, kalau kamu betul-betul nak bangunkan juga sistem yang sedia ada, okey, kamu ambil sistem yang 1 bintang ni, okey, kamu murnikan menjadi satu sistem yang baru. Okey, berbanding daripada kamu ambil yang 5 bintang, tiba-tiba kamu nak murnikan lagi, iaitu lagi payah. Okey, clear untuk repository? Clear, Encik. Clear. Okey. Sekarang ni kita dah minggu lepas satu taklimat dah diberikan dan di situ sepatutnya kamu dah ada kumpulan dan dah ada tajuk. Okey, bila kamu dah ada kumpulan, dah ada tajuk, okey, di bahagian register adalah untuk kita nak register kumpulan dan register tajuk kita. Okey, di sini saya menggunakan Azizi Hazim. Okey, saya cuma buat testing kat sini. Okey, nanti saya akan delete balik. Azizi Hazim akan masuk yang betul punya kumpulan-kumpulan kamu. Okey, ini di bahagian registration project. Okey, di mana bermula daripada group member. Okey, contoh Azizi Hazim ada 2 orang lagi group member. Apa yang perlu dibuat? Okey, boleh nampak di bahagian bawah ni. Ada simbol kecil di bawah ni. Okey, di bahagian bawah ni untuk tambah ahli kumpulan. Okey, bila kita klik pada simbol yang ini, okey. Okey, dia akan keluarkan project title and group registration. Contohnya okey, nak bangunkan sistem EFYPMS. Okey, student pertama adalah Muhammad Azizi Hazim. Okey, pilih student yang kedua. Contohnya Muhammad Akif dan Muhammad Aizat. Okey, projek yang ini wajib tajuk student 1, student 2, student 3 adalah optional. Kalau kamu ada 3 ahli kumpulan, masukkan ke 3-3. Kalau tak ada, sorry, kalau kamu ada 2 saja, okey, student 3 biarkan kosong. Okey, add project. Okey, di sini okey, Azizi Hazim. Okey, di sini untuk register group member tak ada masalah untuk salah seorang daripada 3 orang pelajar ni untuk masukkan. Okey, saya ulang sekali lagi. Tak ada masalah untuk salah seorang, sama ada Muhammad Azizi Hazim atau Muhammad Akif atau Muhammad Aizat, untuk register group member. Okey, tak ada masalah salah seorang. Tetapi untuk nak mengisi project information, kita hanya benarkan orang yang atas sini sahaja. Atas sini sahaja, Muhammad Azizi Hazim sahaja dibenarkan untuk nak akses ke project information. Kita tak nak sistem keliru sama ada siapa yang buat. Sekarang ni kalau Muhammad Aizat nak isi maklumat berkaitan dengan project information,
Muhammad Aizat perlu pakai akaun Muhammad Azizi Hazim untuk nak access project information. Okey, yang ni clear? Clear. Okey, cuma untuk group member tadi saja sama ada Azizi Hazim, Muhammad Akif ataupun Muhammad Aizat boleh create-kan. Okey, tetapi bila kamu dah create, kamu nampak macam ni. Okey, orang yang pertama ni sahaja yang dibenarkan akses yang di bawah ni. Walaupun yang group member tadi Muhammad Aizat yang create kan. Okey, sebab sistem tak benarkan orang kedua dan orang ketiga akses yang bawah ni. Okey, clear? Okey, secara automatik nombor 1 ni kita anggap dia sebagai ketua kumpulan. Okey, di mana ketua kumpulan apa yang boleh dibuat. Okey, untuk project information, okey, kita dah masukkan tadi pada bahagian register yang pertama tadi, EFYPMS. Okey, dan apa yang boleh dibuat, okey, ketua kumpulan perlu klik di bahagian bawah ni, edit di bahagian bawah ni. Okey, ini adalah maklumat yang wajib diisi oleh ketua kumpulan. Okey, tadi projek title EFYPMS. Okey, kemudian kamu perlu isikan problem statement. Ada kat sini maksimum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 problem statement maksimum boleh kamu masukkan. Okey, kemudian masukkan projek objektif. Objektif maksimum 3 sahaja. Kemudian scope. Kita ada user scope, kita ada system scope. Okey, dari segi user scope, user boleh buat apa? Dari segi system scope, sistem boleh buat apa? Okey, yang ini kamu boleh bincang dengan supervisor masing-masing. Kemudian kalau dah dapat kata putus, okey, boleh masukkan di bahagian sini. Okey, yang ini di bahagian project scope, kita ada user scope, kita ada system scope. Okey, kemudian appendix. Appendix adalah lakaran projek yang kamu nak bangunkan. Okey, dalam satu yang ini dia boleh buat dalam JPEG, dalam JPEG lah. Okey, kamu lakarkan apa yang kamu nak bangunkan berkaitan dengan sistem FYPMS. Contohnya kamu pandai kot, kamu dah ada sebelum ni belajar storyboard dan sebagainya. Okey, kemudian uploadkan di sini saja. Okey, bila kamu upload di sini, okey, secara automatiknya selesai untuk documentation. Cuma yang di bahagian bawah ni, okey, kamu perlu pilih siapa supervisor kamu. Okey, supervisor kamu siapa? Tak silap minggu lepas kamu dah selesai cari supervisor. Okey, okey, bila kamu klik pada supervisor, okey, contoh dah isi maklumat PPS1. Okey, kamu pilih Azizi Hazim, pilih Muhammad Nur sebagai penyelia kamu. Okey, bila saya klik pada submit, okey, selesai. Okey, maksudnya sekarang ni kamu hantar permohonan pada 8 hari bulan 3 hari ni. Okey, status projek kamu sama ada dah dapat pengesahan daripada supervisor ataupun tak berdasarkan status ni. Okey, waiting approval from supervisor. Maksudnya masih menunggu supervisor. Okey, di sini kamu perlu bila kamu dah selesai isi, dah selesai submit. Okey, bila waiting for approval supervisor,
Okey, saya takut supervisor kamu tak perasan kamu dah hantar. Okey, tolong maklumkan pada supervisor kamu untuk approvekan. Okey, selagi waiting approval ni maksudnya kamu masih lagi tak ada supervisor. Okey, projek kamu, FYP kamu masih lagi di awang-awangan. Okey, saya contohnya sebagai supervisor tadi. Okey, bila ini bahagian supervisor pula. Okey, untuk supervisor, ramai ke supervisor yang ada dalam sini? Ada. Okey, yang lama mungkin dah tahulah. Okey, pada supervisor baru, semua maklumat berkaitan dengan FYP berada di dalam sini. Okey, kita login menggunakan username dan password seperti SPMP. Okey, kemudian kita klik pada FYP. Okey, dia ada di bahagian sini. Okey, cuma setting ni lah tak ada. Setting ni untuk admin saya dan penyelaras saja. Okey, course information, kalau penyelaras dah masukkan, okey, kita boleh lihatlah dari segi guideline. Kalau kita tengok kat sini, course information tak ada lagi, kosong, guideline kosong, CIO kosong, Gancat kosong, planner kosong, tak wujud lagi. Okey, patutnya penyelaras kena masukkanlah nanti. Okey, sekarang ni tadi pelajar dah pilih pensyarah sebagai supervisor. Apa yang kita boleh buat sebagai supervisor, kita akan pergi kepada bahagian group. Okey, group supervision maksudnya yang ini kita dah approve pelajar. Okey, sekarang ni saya tak ada lagi kumpulan di bawah saya. Okey, tadi ada satu group dah assign saya sebagai supervisor. Macam mana saya nak lihat? Saya pergi kepada project approval. Okey, project approval. Okey, dah saya nampak ada satu projek dah assign saya sebagai supervisor. Tapi saya tak terima, tak bagi kata putus lagi sama ada terima ataupun tak terima projek tersebut. Okey, saya boleh lihat view. Okey, ini adalah maklumat yang diberikan oleh pelajar tadi. Okey, di bahagian supervisor kita boleh komen. Contohnya kita tak setuju. Okey, sila tukar nama sistem. Okey, contohlah. Supervisor boleh komen di bahagian supervisor komen. Okey, apa yang supervisor nak komen lah. Okey, tak tuju ke dan sebagainya. Okey, boleh masukkan sini. Okey, seboleh-bolehnya kita nak supervisor komen. Kalau tak ada komen problem statement dia terbaik baik pun masukkan terbaik kan, bagi panggil positif support, moral support dan sebagainya. Okeylah, okey, sebab kita nak tengok apa kita cakap, hubungan antara supervisor dengan pelajar tu ataupun anak selian. Okey, di bahagian supervisor apa yang penting di sini, supervisor approval. Okey, kita boleh ke IV dulu ataupun approve ataupun not approve. Okey, selalunya bila dia dah pelajar dah masuk, kita approve je lah. Okey, bila approve, okey, submit. Okey, apa yang kita approve tadi dah berada di bawah group supervision. Maksudnya bila kita klik, terus kita akan lihat yang ini panggil EFYPMS lah. Okey, kalau ada projek lagi, okey, kita boleh approvekan lagi. Okey, kalau cara defaultnya satu sajalah. Okey, dan sebelum saya pergi ke assessment, saya patah balik kepada pelajar tadi. Okey, bila sahaja supervisor dah approve,
Bila supervisor dah approve, okey, kita boleh lihat student, pelajar boleh lihat balik pada register project atau project registration. Okey, komen diberikan oleh supervisor. Okey, lihatlah kalau perlu pembetulan sila betulkan. Okey, dengan klik bawah ni. Okey, bawah ni klik balik. Okey, betulkan. Okey, berdasarkan apa yang dah di komen oleh supervisor. Okey, sekarang ni kalau kita lihat dari segi approval, okey, projek ini telah approve oleh Muhammad Noor pada 8 hari bulan 3. Okey, itu sahaja yang perlu kamu buat, perlu selesaikan pada minggu ini. Okey, di mana nama projek ataupun semua maklumat ini akan dipegang sehinggalah habis semester. Kalau kamu salah pada tajuk projek, maksudnya projek ni akan dipegang sampai akhir semester. Okey, lebih baik kamu ubah sekarang. Okey, takut akan berlaku ada benda yang tak kita suka di hujung nanti. Okey, ini di bahagian project approval. Okey, kemudian submit dokumen submission. Okey, ada 4 dokumen yang perlu pelajar submit daripada sekarang hinggalah di hujung semester nanti. Okey, tetapi yang paling awal yang kita akan hantar adalah proposal. Proposal kita akan hantar sebelum kita presentation proposal pada minggu ketiga, tak silap. Okey, kalau sebelum-sebelum ni kita present proposal pada minggu kedua. Tapi untuk semester ni kita akan present pada minggu ketiga. Okey, di mana project proposal. Okey, untuk nak hantar proposal, pelajar klik pada proposal. Okey, pilihlah file yang kamu nak hantar. Okey, akan wajib dalam bentuk PDF. Kemudian akan submit. Bila kamu submit, dia akan hantar kepada supervisor kamu. Supervisor kamu boleh semak dan pantau. Okey, sekarang ni kita dah tak ada hantar secara manual lagi ataupun hard copy. Kita hanya hantar sebagai soft copy. Dan daripada dokumen proposal tadi, pensyarah ataupun supervisor akan baca dan akan bagi markah semasa presentation project nanti. Okey, presentation kamu akan present. Okey, dan proposal documentation juga akan dinilai oleh supervisor untuk bagi markah dalam presentation project nanti. Okey, kemudian bila kita lihat kat sini rubrik. Rubrik maksudnya pemarkahan. Okey, kalau kamu nak skor, macam mana perlu kamu ketelkan. Okey, contohnya proposal. Untuk proposal, untuk nak dapat 5 markah, apa yang perlu kamu ada? Okey, kalau sebelum ni saya rasa ada yang tak clear lagi. Okey, apa dokumen perlu ada dalam proposal? Okey, yang pertama introduction, yang kedua problem statement, yang ketiga objektif, keempat scope, kelima project significant dan keenam literature review. Ini sahaja yang akan dinilai dalam project proposal kamu. Okey, macam mana introduction boleh bagi dapat 5 markah. Always clearly explain the project to be undertaken. Maksudnya kamu clear dari segi introduction kamu, apa yang kamu nak bangunkan berkaitan dengan projek yang kamu nak bangunkan selama 1 semester. Okey, dan di sini boleh kamu capai minimum adalah 0 markah. Maksudnya untuk introduction boleh dapat 0 markah. Dan tak ada boleh kamu tak dapat langsung markah sekiranya kamu tak hantar proposal, tak submit proposal, tak present proposal. Okey, boleh dapat 0 markah. Selalunya rubrik dia bermula daripada 1. Tapi untuk projek ni dia mula daripada 0
dan proposal kamu minimum markah adalah 0 dan maksimum adalah 6 kali 5, 30 markah. Okey, ini yang latest ataupun ini yang paling dekat kamu perlu capai, iaitu minggu ketiga perlu siapkan proposal. Seterusnya untuk demo dan sebagainya kamu boleh lihatlah nanti. Okey, dari segi rubrik dia, apa yang perlu kamu capai dalam demo 1, demo 2, capstone dan presentation. Okey, kamu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 penilaian ini sahaja untuk FYP. Okey, proposal minggu ketiga, demo tak silap minggu kelima atau demo 1 minggu kelima atau minggu ke-6. Nanti kita lihat balik pada gancat kita. Okey, kemudian score record. Score record adalah markah kamu yang kamu dapat secara keseluruhan pada semester ni. Okey, untuk pelajar boleh tengok sorang-sorang je lah. Okey, kalau supervisor dia boleh tengok satu kelas. Okey, untuk pelajar kamu boleh lihat maklumat diri kamu saja dari segi proposal. Okey, untuk maklumat, untuk proposal presentation kita akan ada 2 assessor. Okey, yang pertama di assess markah diberi oleh supervisor sendiri. Okey, dan yang kedua diberikan oleh assessor. Okey, markah kedua-dua supervisor dan assessor akan kita average, kita cari purata berapa yang dapat. Okey, untuk proposal saja, proposal dan capstone akan dinilai oleh assessor dan supervisor. Yang lain semua dinilai oleh supervisor saja. Contohnya demo 1 hanya supervisor sahaja yang bagi markah. Demo 2 supervisor sahaja yang bagi markah. Untuk capstone kita bahagikan kepada 3 kumpulan. Yang final documentation nanti untuk technical documentation, technical report, dia dibahagikan kepada 3, technical report, end product dan logbook. Hanya end product sahaja dinilai oleh assessor dan supervisor. Okey, technical report maksudnya documentation kamu dan buku log kamu dinilai oleh supervisor kamu masing-masing. Okey, hanya end product maksudnya produk akhir kamu sahaja dinilai oleh supervisor dan assessor. Okey, assessor tak bagi kesan apa-apa pun untuk FYP kamu pada kali ini. Yang banyak bagi markah adalah supervisor. Okey, kamu perlu berbaik-baik dengan supervisor kamu. Kalau nak belanja makan, belanjalah makan supervisor kamu. Okey, sebab apa? Yang bagi banyak markah kat sini adalah supervisor kamu. Assessor pun 10, 35, ini bahagi 2. Maksudnya dalam tak banyaklah markah daripada assessor. Banyak markah daripada supervisor. Okey, janganlah gaduh-gaduh dengan supervisor kamu. Berbaik-baiklah dengan supervisor kamu. Baik, Cik. Okey, itu sahaja daripada saya. Sebarang soalan boleh tanyakan. Di bahagian ruangan chatting tak ada tak hidup kat ruangan chatting. Okey, boleh angkat tangan dan tanya soalan. Supervisor, kalau ada soalan boleh tanyakan. Encik, Ya. untuk register form tu, projek tu kena 3 orang ke seorang je? Untuk register form. Register projek. Register projek. Okey, jap. Okey, untuk project registration tadi, saya cakap untuk group member, kamu boleh salah seorang untuk registerkan. Bukan semua pergi registerkan. Bila kamu pergi semua register, maksudnya kamu dah ada 2 projek dalam kumpulan yang sama. Okey, tolong pastikan kalau 3-3 ni, contohlah yang ini saya tak buat grup yang betul. Azizi Azim, Akif,
dengan Aizat. Okey, bincang ketiga-tiga orang ni, siapa yang nak masukkan maklumat? Sebab antara ketiga-tiga orang ni, bila kita nak masukkan maklumat, kita tak tahu siapa yang akan nama naik atas. Okey, selalunya nama yang naik atas ni adalah, tak silap saya, nombor matrik paling awal. Okey, nombor matrik paling awal. Bila kamu masukkan, contohnya Muhammad Aizat masukkan group member tadi. Okey, tetapi Muhammad Aizat dia tak boleh nak akses yang bawah ni. Sebab Muhammad Aizat secara automatik bukan ketua kumpulan. Ketua kumpulan adalah orang yang pertama ni. Tak semestinya orang yang masukkan maklumat group member dia adalah ketua kumpulan. Okey, sebab ketua kumpulan di auto generate daripada maklumat sinilah nombor pendaftaran paling rendah, dia akan kita assignkan sebagai ketua kumpulan. Paling senang nombor 1 lane lah. Nombor 1 ni akan jadi ketua kumpulan. Sebab tu nanti akan ada student tanya saya, "Cik, kenapa button yang ini tak hidup?" Okey, button ni tak hidup, dia ada dua kesalahan. Dua kesalahan kamu masukkan button bawah ni untuk nak edit maklumat-maklumat ni tak hidup. Okey, yang pertama, bukan orang pertama yang akses. Okey, orang kedua dan ketiga akses boleh, tetapi dia tak ada button bawah ni. Kamu tak boleh nak edit maklumat yang apa panggil project information ni. Keseluruhan ni tak boleh diedit oleh Akif dan Aizuddin. Hanya boleh Azizi Hazim saja. Okey, yang kedua, kesalahan yang kedua selalunya dia masukkan nombor matrik huruf kecil waktu login tadi. Login tadi kan kita username, nombor matrik, password, nombor kad pengenalan. Okey, pastikan nombor registration ataupun nombor matrik kamu huruf besar. Sebab kamu diregisterkan dalam SPMP huruf besar. Okey, bila kamu pakai huruf kecil, dianggap sebagai kamu bukan yang huruf besar ni. Sebab dia case sensitive sikit. Okey, wajib guna huruf besar. Bila kamu pakai huruf kecil, okey, page yang ini wujud walaupun Azizi Hazim yang login, tetapi menggunakan nombor matric number huruf kecil, secara automatik dia tak boleh nak edit apa yang ada dalam sini. Kecuali Azizi Hazim menggunakan nombor matrik huruf besar saja baru dibenarkan. Okey, lain soalan? Okey guys, jawapan saya? Okey, Encik. Ya. Ada soalan lain? Supervisor, ada soalan? Puan Kusia, ada soalan atau nak tambah? Ya? Ya. Ada soalan kan, Puan Kusia? Okey, berkaitan dengan pemilihan tajuk atau minggu lepas pelajar dah diberi taklimat oleh penyelaras projek Puan Nur Hidayah. Okey, daripada taklimat tersebut kita dimaklumkan pelajar boleh memilih kat sini. Oh, dekat sini tak minta dia ada kod sistem ke kod network. Okey, untuk sekarang ni pelajar dibenarkan untuk memilih sama ada nak buat dalam bentuk hardware ataupun software. Tetapi keputusan sama ada approve ataupun tak approve akan diputuskan pada hari Rabu nanti.
Okey, sebab tu hari ni kamu masih ada lagi masa lebih kurang 4 jam. Okey, nak tak nak kamu perlu berhubung dengan supervisor masing-masing. Okey, kalau sebelum minggu lepas mungkin kamu tanya supervisor kamu boleh terima kamu saja sebagai anak murid dia ataupun tak. Okey, tetapi tajuk dan objektif tak ada lagi. Okey, untuk hari ni selama 4 jam kamu bincang duduk dengan supervisor masing-masing, bincang berkaitan dengan yang ini. Okey, title, project title apa yang kamu nak buat. Kalau boleh semua ini boleh kena siapkan dalam hari ni lah, dalam masa 4 jam. Okey, tajuk apa yang kamu nak bangunkan, problem statement, objektif, project scope. Okey, di mana ke semua maklumat-maklumat ini akan di present balik oleh supervisor kamu hari Rabu nanti kepada penyelarah dan ketua program. Untuk kita nak tentukan sama ada projek yang kamu nak bangunkan, cuba bangunkan ini boleh diteruskan ataupun perlu ditukar tajuk. Okey, sebab kita nak tahu berapa pelajar yang perlu balik ke sini. Okey, untuk nak siapkan FYP di Politeknik. Tetapi ada kekangan tertentulah. Okey, berdasarkan keputusan hari Rabu nanti. Nak tak nak hari ni dalam masa 4 jam pelajar perlu berjumpa ataupun menghubungi supervisor masing-masing untuk bincangkan apa yang kamu nak bangunkan, problem statement macam mana, objektif macam mana dan skop dia macam mana. Itu yang penting pada hari ini. Okey, lain ada soalan? Tak ada je. Okey, kalau saya lihat daripada site yang Puan Hidayah sharekan, sekejap, saya nak sharekan tak? Okey, ini adalah site yang Puan Hidayah dah createkan. Kalau kita lihat dari segi pendaftaran kumpulan, okey, yang ini saya buat secara general lah, bukan pada 5A, kepada semua kelas. Okey, di sini bila saya lihat pada DDT 5A, berapa orang dalam tim ni ada 5A? Berapa orang ada? 10. Ramai. Ramai je. Ramai. Tetapi yang dah register hanya satu kumpulan saja, Nuliana Izati. Yang grup lain mana? Kena ambil semester depan pula FYP. Okey, tolong isikan maklumat tajuk projek. Kumpulan dah ada di sini. Narai kumpulan, nombor telefon, berapa bilangan di kumpulan. Sekarang ni yang tak ada adalah tajuk projek, satu kumpulan saja yang baru masukkan. Sekiranya lain-lain nyatakan nama klien sekiranya ada. Okey, ada 1, 2, 3. 3 kumpulan yang belum ada lagi penyedia. Tolong selesaikan hari ini. Okey, kalau tak selesaikan hari ini memang akan ada masalah pada kemudian hari. Okey, sekejap saya tanya terus. Adam Muafiq ada? Adam Muafiq? Wakil dia Amir Sufian, Faris Syazwan? Ada je. Ada. Supervisor dah ada belum? Ada je. Tengah cari lagi. Tengah cari ke dah ada? Dah ada.
Masukkan maklumat tu. Okey. Okey, sama juga dengan Alif, Al-Habsyi and the gang, Lavanya and the gang. Masih lagi tak ada maklumat. Okey, kita pergi kepada 5B. Okey, 5B cantik. Tinggal satu kumpulan, ya, 1, 2, 3. 3 kumpulan tak ada tajuk. Okey, yang lain nama supervisor dah ada. Okey, tahniah kumpulan DDT 5B. Okey, pastikan hari ni dah ada tajuk, dah ada objektif, dah ada skop dan sebagainya. Okey, 5C. Okey, dari segi penyelia semua dah ada, cuma tajuk belum masuk sepenuhnya lagi. Cuma 1, 2, 3 baru masukkan tajuk. Okey, DDT 5D. Okey, satu kumpulan baru ada tajuk. Okey, untuk supervisor tak ada masalah. Dan 5E 2 kumpulan dah ada 2 kumpulan, 3 kumpulan ada tajuk dan semua supervisor dah dipilih. Okey, cuma 5A sahaja yang masalah ni. Mana 5A? Okey, Ada. tolong selesaikan. Ada. Tolong Baik, Cik, selesaikan hari ni. tajuk dah ada dah, Cik. Tajuk dah ada, belum masukkan je. Nanti Jack Gigi tahu masukkan. Tak masuk, kiranya tak ada lah tu. Okey, kena ambil lagi semester yang depan. Yang depan Tak short apa. Sam ni kan. Tajuk banyak sangat, Cik, tengah pilih. Tajuk banyak sangat, tengah pilih ni. Okey. Untuk makluman kamu, yang depan short sem kita buat FYP. Tapi tak apalah, kita orang pilih Sam ni. Pilih sem ni, tolong Tak apa, Cik buat tolong selesaikan. Baik je, boleh. Boleh, Cik. Okey, selain daripada tu ada masalah lagi boleh dikongsikan di sini? Sebelum saya lepaskan kamu bersama supervisor masing-masing. Untuk supervisor ada masalah? Okey, Puan Hidayah ada nak tambah? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, okey, kamu lepas ni boleh terus jumpa dengan supervisor masing-masing. Okey, untuk kelas ataupun taklimat secara keseluruhan hari ini sahaja. Okey, bermula pada minggu hadapan, kamu akan 1 jam pertama pada hari Isnin, kamu akan bersama dengan PKU masing-masing. Okey, macam kelas 5A, saya sebagai PKU. Kelas 5B, Cik Khalid. 5C, saya lupa dah. Okey, boleh duduk dengan PKU masing-masing selama 1 jam. Dan seterusnya, 4 jam, kamu akan berada ataupun bersama dengan supervisor untuk siapkan apa task yang diperlukan pada setiap minggu. Okey, bagi saya tak ada apa-apa dah. Okey, selamat maju jaya, good luck. Okey, moga semester ni dapat siapkan projek dalam keadaan apa sekalipun. Sama ada kalau sebelum ni kita buat 100% buat projek di PCS, yang lepas 50% di PCS, 50% di rumah. Okey, bermula daripada semester ni 100% kita berada di rumah. Okey, pemantauan semua hanyalah secara online. Okey, sama ada kamu nak menipu, kamu nak jadi sleeping partner, itu terpulang pada diri kamu, terpulang kepada ahli kumpulan kamu. Okey, kalau dah tak puas hati sangat, boleh PM supervisor masing-masing, maklumkan keadaan diri kamu, maklumkan keadaan ahli-ahli kumpulan kamu untuk supervisor tahu situasi kumpulan kamu. Okay, sebab kalau sebelum-sebelum ni ada juga sleeping partner tapi dia buat diam saja. Okay, last kali dia sendiri yang beranang. Okay, yang fail ketiga-tiga orang ahli kumpulan. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya serahkan kamu balik kepada PKU dan supervisor masing-masing. Berbincanglah
dengan ahli kumpulan dan supervisor berkaitan dengan apa yang perlu kamu selesaikan. Okey, cuma yang tadi tu okey, untuk yang tadi mana ni? Okey, untuk maklum yang ini kamu buat secara manual dulu, tulis atas kertas, bincang dengan supervisor kamu sebab sistem kamu tak boleh nak diakses dari luar. Okey, nanti saya selesaikan untuk boleh diakses dari luar, saya akan maklumkan kepada supervisor dan PKU masing-masing. Lepas pada tu barulah kamu transfer daripada kertas kepada sistem yang ini. Okey, kalau tak ada apa-apa daripada pelajar, tak ada apa-apa daripada supervisor, saya sudahi taklimat ataupun kelas pada pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cik.